Dalam pembentangan belanjawan 2024, kita telah dimaklumkan bahawa kadar subsidi dijangka akan mencecah 81 bilion ringgit dengan langkah kerajaan mengekalkan harga barangan bersubsidi untuk rakyat. Angka ini bersamaan dengan 21% anggaran perbelanjaan kerajaan persekutuan sebanyak 388.1 bilion dalam belanjawan tahun 2023. Jumlah ini merupakan suatu jumlah yang tidak sihat apabila sebahagian daripadanya dimanfaatkan oleh orang asing 3.5 juta orang ataupun meningkatkan masalah ketirisan dan penyeludupan ke luar negara. Subsidi yang diperlukan oleh kerajaan haruslah digunakan kepada golongan yang berkepatutan, iaitu golongan warga tempatan yang berpendapatan sederhana dan rendah. Usaha kerajaan dalam rasionalisasi sistem subsidi adalah perlu, walaupun ia tetap akan mendatangkan pelbagai tekanan kepada kerajaan. Untuk pembangunan negara jangka masa panjang, adalah perlu bagi kerajaan untuk mengambil pendekatan sedemikian dengan izin to do something right for the long term and for the future of the nation. Dengan pertimbangan setimpal diberikan kepada kebajikan rakyat yang mana kita perlu memastikan beban hidup rakyat tidak akan bertambah selepas ini. Bagi subsidi elektrik, kerajaan telah melaksanakan subsidi bersasar dengan melepaskan sebahagian subsidi bagi 10% penggunaan elektrik tertinggi, tetapi pada masa yang sama mengekalkan subsidi yang sama bagi 90% pengguna yang lain. Dengan itu, kerajaan dapat menjimat lebih 4.6 bilion tetapi masih memberikan suatu subsidi sebanyak 16 bilion ringgit. Pada masa yang sama, kerajaan telah melaksanakan usaha-usaha untuk mempromosikan penggunaan tenaga boleh baharu TBB, hasil TBB bagi solar, bagi tujuan perniagaan dan domestik. Saya mencadangkan bahawa sebagai langkah untuk mengurangkan impak pengurangan subsidi, saya cadangkan kepada kerajaan bolehlah memperkenalkan lebih banyak inisiatif pengecualian cukai kepada pengusaha-pengusaha yang berlabur dalam sistem solar untuk kegunaan perniagaan dan juga domestik. Dengan usaha ini, kita boleh langkah ke hadapan dengan suatu lemparan yang baru dalam sistem pembekalan dan penggunaan elektrik. Killing two birds with one stone dengan izin. Dalam usaha rasionalisasi sistem subsidi, keputusan kerajaan untuk membolehkan harga diesel bersubsidi akan terus dinikmati oleh pengguna terpilih seperti syarikat pengangkutan merupakan suatu pendekatan yang positif yang mana ia akan dapat mengurangkan impak peningkatan kos harga barang-barangan. Soft landing approach sebegini dengan izin adalah amat perlu untuk memastikan bahawa pasaran dapat menyesuaikan diri masing-masing dalam usaha rasionalisasi sistem subsidi ini. Dalam proses ini, cabaran utama pastinya dari segi pelaksanaan, implementation dengan izin dan pemberian subsidi secara bersasar. Antaranya nombor 1, bagaimana kita boleh menentusakan mereka yang berkelayakan dan mereka yang tidak berkelayakan, dan bagaimana kerajaan boleh memastikan bahawa kumpulan M40 hasil dan juga B40 adalah tidak tertinggal dalam skala skim pemberian subsidi. Nombor 2, bagaimanakah kerajaan dapat menentusakan penggunaan petrol seisi rumah dalam menentusakan jumlah subsidi petrol yang akan diberikan. Dan nombor 3, sama ada kerajaan bersedia untuk mengkaji semula penggolongan ini, kategori T20, kategori M40 dan B40, yang mana kita harus mengambil iktibar bahawa sepasang suami isteri yang mempunyai 5 orang anak hidup di bandaraya besar seperti Kuala Lumpur dengan pendapatan lebih kurang RM9,000 lebih selepas cukai mungkin net sebanyak RM7,500 atau RM8,000 seisi rumah sebelum cukai, memang masih menghadapi beban sara hidup yang tinggi dan tambahan pula dengan tanpa manfaat daripada subsidi. So sama ada kerajaan boleh membuat penggolongan semula berkenaan dengan penggolongan yang sedia ada T20, M40 dan B40 untuk memastikan bahawa rasionalisasi subsidi ini tidak akan membebankan kebanyakan rakyat jelata di luar. Saya juga ingin mencadangkan kepada kerajaan bahawa apabila subsidi bersasar untuk petrol dilaksanakan kelak, pemberian subsidi haruslah diberikan secara cash rebate dengan mengambil kira penggunaan petrol RON 95 seisi rumah sebulan dan disokong dengan resit-resit penggunaan. Subsidi perlulah diberikan dan disampaikan kepada mereka yang telah pun berbelanja dan tidak harus dijadikan sebahagian daripada STR yang sedia ada ataupun bantuan-bantuan yang sedia ada. Rakyat mesti diberikan suatu keyakinan bahawa sistem yang bakal dilaksanakan ini adalah adil dan saksama dan tahu bahawa
bantuan yang diberikan adalah bantuan khas untuk subsidi petrol ataupun diesel. Puan Timbalan Speaker, pemerangsangan ekonomi merupakan cara dan jalan yang paling pantas dan penting dalam memastikan kehidupan yang selesa dan kurang membebankan kepada rakyat. Memperluaskan peluang dan ruang perniagaan, meningkatkan pendapatan rakyat merupakan kunci dan hala tuju kita. Kerajaan menetapkan suatu sasaran pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% pada tahun 2024 dan sasaran ini merupakan suatu sasaran yang realistik mengambil kira keadaan ekonomi antarabangsa yang tidak menentu dan mencabar pada tahun yang akan datang. Dalam pemerintahan Kerajaan Madani di bawah pimpinan Yang Berhormat Ahli Parlimen Tambun selama 11 bulan, kita telah nampak belabur-belabur asing telah mula menunjukkan keyakinan kepada negara kita. Ini merupakan suatu petanda dan permulaan yang baik dan usaha kerajaan haruslah disokong. Pembangunan hartanah di negara kita haruslah diberkiatkan hasil selepas pandemik COVID-19 yang melanda. Aliran tunai yang dapat diperangsangkan bukan sahaja pemaju hartanah tetapi juga institusi kewangan, perkhidmatan juruukur perunding, jurutera agensi hartanah dan begitu juga dengan hasil kutipan, hasil stem dan fee oleh pihak kerajaan. Kerajaan telah mengumumkan sebagai langkah untuk mengawal harga harta tanah. Kerajaan bercadang untuk mengenakan cukai cuti pada kadar rata 4% ke atas surapit cara bina milik hartanah ataupun pembelian hartanah oleh warga asing. Oleh individu bukan warga negara dan syarikat milik asing, kecuali individu pemau statin tetap di Malaysia. Tindakan ini juga dapat meningkatkan hasil negara daripada kutipan duty stamp dan juga fee lain. Saya boleh setuju. Namun demikian, apabila kita semua setuju bahawa pasaran hartanah negara haruslah dilindungi demi kepentingan rakyat dan memastikan bahawa rakyat mempunyai kemampuan untuk memiliki hartanah sendiri pada kadar harga yang berpatutan. Pada masa yang sama, kita juga perlu memastikan bahawa kita tidak ketinggalan dalam usaha untuk merebut pelaburan ataupun usaha untuk merebut kemasukan aliran wang asing yang akan dibawa oleh warga asing yang berniaga di negara kita ataupun mereka yang menetap di negara kita. Saya menyambut baik cadangan kerajaan untuk melonggarkan syarat-syarat MM2H dalam usaha untuk menggalakkan lebih banyak kemasukan pelaburan asing. Program MM2H sebelum syarat-syarat diketatkan pada tahun 2020 telah banyak menyumbang kepada ekonomi negara dari segi pelaburan, dari segi pembelian hartanah dan juga dari segi perbelanjaan domestik. Pada masa yang sama, saya juga mencadangkan kepada kerajaan persekutuan untuk mengadakan rundingan dan berbincangan dengan kerajaan negeri masing-masing berkenaan dengan kadar harga minima yang ditetapkan untuk pembelian ataupun pemilikan hartanah oleh warga asing yang menetap di sini yang membawa pelaburan masuk. Saya bersetuju bahawa kepentingan rakyat tempatan haruslah dilindungi dan menjadi paramount consideration dengan izin dengan harga rumah yang berkemampuan. Walau bagaimanapun, sekiranya harga minima yang ditetapkan untuk pemilikan adalah terlalu tinggi ataupun terlampau tinggi bagi warga asing, maka mungkin kita juga akan terlepas banyak peluang. Saya bagi contoh di negeri Perak, bagi kategori rumah kediaman, syarat atau harga minima yang ditetapkan bagi perolehan hartanah oleh warga asing adalah sebanyak RM2 juta bagi zon 1, iaitu di Bandaraya Ipoh. Namun dengan harga rumah kediaman yang sedia ada, bagi skim perumahan baharu dalam 10 tahun yang lepas di Bandaraya Ipoh, amat jarang kita boleh nampak ada skim perumahan yang menjual pada harga lebih daripada RM2 juta. Jika ada pun, 1 atau 2 skim. Pandangan saya adalah harga minima yang ditetapkan haruslah munasabah dan praktikal. Sekiranya kita hendak mengelak daripada keadaan kenaikan harga mendadak oleh pemaju dan demi kepentingan pembeli tempatan, maka bolehlah kerajaan menetapkan kota maksima, katakan 10 hingga 15% hartanah yang terbabit boleh dijual kepada warga asing. Kita tetapkan suatu kota. Dengan itu, harga yang bakal ditawarkan kepada pembeli tempatan dapat dikawal dan pada masa yang sama, kita tidak hilang peluang pelaburan yang sedia ada. Puan Timbalan Speaker, Bandar Warisan Taiping akan menyambut ulang tahun ke-150 menjelang tahun 2024. Dalam 1 tahun yang lepas di bawah Kerajaan Madani, dengan usaha gigih daripada kesemua pihak, termasuk Pejabat Daerah Larut Matang Selama, termasuk Majlis Perbandaran Taiping yang amat komited dan juga konsisten dalam perkhidmatan masing-masing. Kami dari Pusat Khidmat Ahli Parlimen dan juga adun-adun kawasan Taiping bersediaan untuk sambutan
Ulang tahun ke-150 tahun Bandar Warisan Taiping sedang giat dijalankan. Pada tahun 2023 sahaja, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT telah menyalurkan lebih daripada 22 juta ringgit kepada Bandar Warisan Taiping untuk tujuan pembangunan dan penaiktarafan infrastruktur, termasuk untuk tujuan penaiktarafan tataran warisan, pemulihan rumah-rumah rehat di Bukit Larut, penaiktarafan pasar besar, pasar awam dan sebagainya. Saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Menteri KPKT yang merupakan mantan Ahli Parlimen Taiping yang begitu prihatin dan responsif terhadap keperluan Bandar Warisan Taiping. Saya berharap sebagai permulaan untuk tahun 2024, beberapa impian warga Taiping dapat direalisasikan sempena sambutan ulang tahun ke-150 tahun ini. Nombor 1, pembinaan mini stadium di Kamunting, Taiping dapat bersebelahan dengan kompleks Rakan Buddha. Walaupun Bandar Warisan Taiping juga terkenal dengan kelahiran pakat-pakat sukan bagi negeri Perak dan juga negara kita. Namun sehingga kini, kami masih tidak mempunyai sebuah mini stadium yang lengkap dengan stadium terbuka, padang bola sepak, pelapan dan sebagainya. Kemudahan dan fasiliti mini stadium ini adalah amat penting dan perlu, khasnya juga untuk kegunaan murid-murid sekolah dan juga atlet-atlet yang berbakat. Nombor 2, pemasangan lampu pencahayaan di Padang Esplanade Taiping. Taiping ini kita mempunyai banyak nombor 1. Padang Esplanade merupakan Padang Esplanade pertama di Malaysia yang telah dibina oleh Kolonel Robert Walker yang merupakan seorang komander polis ketenteraan pada sekitar tahun 1890. Pada masa tersebut, tujuannya adalah untuk berarakan dan persembahan berbarisan ketenteraan. Padang Esplanade sekarang dijadikan tumpuan penduduk setempat untuk menjalankan aktiviti-aktiviti bola sepak dan juga sukan rugby. Padang bola sepak ini telah melahirkan bintang-bintang bola sepak terkenal negeri Perak seperti bekas jurulatih Malaysia M. Karatu, Dizam Azhar, Nama Abdullah, M. Murugan, Puspa Naden, Zaidi Nabia dan sebagainya. Namun sepanjang masa ini, padang ini tidak boleh digunakan pada sebelah malam kerana ketiadaan lampu pencahayaan. Maka saya mengambil kesempatan ini untuk memohon kepada pihak kementerian supaya meluluskan penaiktarafan Padang Esplanade dengan pemasangan lampu limpas serta mercu danda yang boleh menaikkan imej dan identiti Padang Esplanade yang merupakan Padang Esplanade nombor 1 dan pertama di negara kita. Nombor 3, permohonan khas kerja-kerja berkala pavement di laluan persekutuan FT0074 Jalan Taiping, Kuala Sepatang. Jalan Taiping, Kuala Sepatang merupakan jalan utama yang mana penggunaannya adalah pada tahap yang amat kerap dan tinggi. Namun setelah sekian lama jalan tersebut tidak diselenggarakan. Saya nak ucapkan penghargaan kepada JKR dan juga JD JKR Larut Matang Selamah yang telah pada baru-baru ini berjaya memperolehi suatu peruntukan sebanyak 1.7 juta untuk penurapan sebahagian Jalan Taiping Kuala Sepatang. Sudah tentunya ia akan mendatangkan keselesaan dan menjamin keselamatan pengguna lain. Saya berharap bahawa kerajaan dan Kementerian Kerja Raya juga dapat meluluskan permohonan daripada JKR Larut Matang Selamah yang bakinya sebanyak 7.5 juta ringgit untuk tujuan kerja-kerja berkala sempena ulang tahun Bandar Warisan Taiping pada tahun 2024. Dengan itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak kerajaan yang telah pun membentangkan suatu bajet yang begitu inklusif, suatu bajet walaupun kita mungkin ada sedikit pahit sini dan pahit di sana, namun kita percaya bahawa ini merupakan sesuatu way forward ataupun hala tuju yang tepat. Dan kita percaya bahawa dengan masa yang kita ada dalam 4 tahun yang akan datang ini, kita mampu untuk memastikan bahawa ekonomi negara kita boleh merancak sekali lagi untuk kali kedua selepas tahun 1990-an, dan kita mampu untuk mencapai sesuatu yang kita boleh banggakan di peringkat antarabangsa. Dengan itu, sekian daripada saya, Puan Speaker. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Taiping. Saya jemput Yang Berhormat Tumpat.